Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bika. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahi أعوذ نفسي بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد. قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala ومما يستحيل في حقه تعالى 20 صفة 20 صفة وهي وهي أضداد العشرين الأولى أضداد العشرين الأولى وهي العدم وهي العدم والحدوث وطروب العدم وطروب العدم والمماثلة والمماثلة للحوادث للحوادث بأن يكون جرما بأن يكون جرما أي تأخذ ذاته العلية أي تأخذ ذاته علية قدرا من الفراغ قدرا من الفرق أو يكون عرضا أو يكون يقوم بالجرم يقوم بالجرم أو يكون في جهة للجرم أو يكون في جهة للجرم أو له هو جهة أو له هو جهة أو يتقيد بمكان أو يتقيد بمكان أو زمان أو زمان أو يتصف ذاته العلية بالحوادث أو يتصف ذاته علية بالحوادث أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالصغر أو الكبر أو يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام. أو يتصف Alhamdulillah, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia Dia masih memberikan kelangsungan hayat pada kita. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi melalui mak ayah kita. Alhamdulillah, dapat kita boleh taat ikut perintah Dia, meninggalkan maksiat. Alhamdulillah, limpah kurnia Dia beri kita terus keinginan untuk belajar, mengaji, mengenal perjalanan agama ni. Alhamdulillah, dijadikan kita haloba bersungguh minat untuk nak kenal Allah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, diberikan kita kelapangan, keupayaan boleh hadir untuk solat jemaah pagi ni. Dapat insya-Allah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ni meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Insya-Allah sambungan kita setelah kita bicara sekali lalu 20 sifat wajib, semestinya akan ada perkara yang mustahil, yang tak sepatutnya dinisbah pada Allah Ta'ala ni, yang datang munasabah penaklukan akal, frekuensi berfikir, metodologi berfikir kita dah 20 ni yang wajib. Tentulah di sebalik 20 itu adalah mustahilnya. Itu dia kata wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala, dan di antara sebahagian daripada yang mustahil pada Allah Ta'ala adalah 20 sifat. Baik, 20 ni sifat apa? Iaitulah lawan 20 sifat yang pertama lepas. Yang ini memang konsep kita belajar bab ketuhanan. Bahkan secara umum kita belajar faham la ilaha illallah ni apa dia?
Allah mesti sifat sempurna, maha suci dia daripada sifat kekurangan. Dia punya bahasa macam tu cukup ringkas kan. Allah mesti sempurna, mustahil sifat kekurangan. Cuba apa kesempurnaan tu? Alhamdulillah kita dah lalu 20, ringkas 13. Sekurang-kurang mesti faham. Kalau tak ada ni memang bukan Tuhan. Confirmnya. Dan sudah semestinya bila dia bersifat dengan kesempurnaan, tak akan ada pada Allah Ta'ala sama sekali apa-apa yang dinamakan kekurangan. Bahkan kurang ni sifat makhluk. Jangan sampai sifat ketuhanan diberi pada makhluk, jangan sampai makhluk diberi sifat ketuhanan. Dan jangan memakhlukkan Tuhan. Jangan memakhlukkan Allah Ta'ala. Memakhlukkan Allah Ta'ala salah, mentuhankan makhluk pun salah kan. Okey. Khasnya atas kita bicara ni tak mana? Tak memakhlukkan Allah Ta'ala. Pasal kita belajar ni bab mengenal Allah Ta'ala, jangan sampai memakhlukkan Allah Ta'ala. Apa maksud memakhlukkan Allah Ta'ala ni? Maksudnya kita ada tanggapan, ada intikad, ada pegangan. Sekalipun kalau ikut tak boleh ada pada kita ni, dalam akidah ni apa dia? Zon pun tak boleh ada perkara-perkara yang nama mustahil pada Allah Ta'ala ni. Bahkan Allah Ta'ala bila yang ni mustahil, tentulah kemustahilan mustahil tu sifat dia. Sikit bahasa-bahasa itulah. Pasal sifat-sifat yang dirasa-rasa ini sifat mustahil. Yang tu bukan sifat Allah Ta'ala. Untuk apa yang sifat Allah Ta'ala? Mustahilnya, kemustahilan mustahil tu. Itu adalah sifat dia. Yang tu kalau kita belajar, memang antara benda yang kena faham juga dalam kaedah-kaedah tauhid ni, kena belajar istilah itu. Pasal kita nak faham ni, atas awal kitab tu pun disebut al-wujub wal istihalah wal jawaz, sedangkan yang kita belajar al-wajib, al-mustahil, al-jaiz. Dia ada perbezaan situlah, banyak orang jumpa. Yang tu pun kadang ada benda yang kalau baru-baru belajar ni kita tak faham kenapa benda tu dibicarakan. Baik, jadi ambil mudah je daripada kitab ni, dia sebut 20 ni mustahil pada Allah Ta'ala. Mudah je. Kalau ambil tentu memang sangat mudah. Dan cuma nak ambil prinsip, kenapa mesti kena kenal mustahil pula? Bukan dah understood kan? Try tengok understood. Bahkan saya ngaji ada guru sebut berakidah ni oleh kerana bahayanya dia ada salah faham dan salah tanggapan dalam bab ketuhanan ni. Maka kerana itulah sifat ataupun perkara yang mustahil pada Allah Ta'ala tu, sedangkan dia opposite meaning je daripada sifat wajib. Sekalipun dengan kaedah yang sangat mudah begitu, tapi oleh kerana sangat besarnya kesalahan berakidah, maka disebut juga apa dia wajib, dan disebut juga satu persatu dengan terperinci apakah mustahil itu. Pasal tanpa huraian dengan sifat mustahil macam mana dia akan senarai ni, takut kita faham, rasa macam faham, rupanya tak faham lagi. Satu kaedah kita nak faham satu, kenal apa dia yang sepatutnya, apa yang tak sepatutnya, apa yang sepatutnya, apa yang tak sepatutnya. Nanti barulah dapat hasil yang memuaskan. Kalau kita nak apa yang sepatutnya, apa yang tak sepatutnya tak diberikan spesifikasi dia, takut-takut nanti kita akan rasa patut dah macam tu, sedangkan tak patut lagi. Sikit bahasa-bahasanya tu dan konsep-konsep berfikirnya tu. Jadi antara sifat mustahil pada Allah Ta'ala ada 20 lawan bagi sifat 20 yang lepas. Baik, pertama apa? Adam. Adam ni lawan bagi wujud. Terjemah Adam ni tiada. Mustahil Allah tiada. Allah memang ada. Itu yang bila ini adalah yang benda yang dibahas, apa dalilnya? Panjang umur depan dia akan ada bicara khas atas nama bab burhan. Itu yang kitab ni dipanggil Ummul Barahin. Cuma atas nak ambil faham, Allah dia wujud, makhluk
diwujudkan. Makhluk lah sebenarnya duduk tempat Adam. Yang ni pun ulama-ulama kita kalau dia bahas dari sudut sufi, dia akan bahas macam ni supaya kita akan rasa kehambaan gila punya pada Allah Ta'ala kalau kita faham prinsip ketuhanan yang betul. Jadi bila kata Allah wujud, mustahil Adam, dekat kita ni, yang kita dah Allah Ta'ala bagi ada ni, kita taklah mustahil Adam. Pasal kita dah diadakan, jadi kita taklah mustahil tiada. Bahkan kita ada. Cuma adakah wajib kita ada? Tak. Untuk kita apa? Harus ada. Kenapa harus ada? Kenapa pula harus ada? Bukan wajib ada ke? Dah ada ni wajib ada. Bunyi gerik sikit kalau lagi kan. Dah kita ada ni wajib ada. Takkan kita ada, kita tak ada. Dah kita ada wajib ada. Wajib ada. Kenapa pula bukan wajib ada? Tak dipanggil wajib ada, melainkan mesti yang ada tu kidam. Baru panggil wajib ada. Mesti ada. Sesuatu yang wajib ada hanya zatul kidam. Zat yang memang sedia ada. Itulah wajib ada. Siapa ada selain pada Allah Ta'ala yang menduduki kedudukan itu? Ada. Itu yang kalau kita faham tu, bab ada pun Allah Ta'ala sah yang memang wajib ada. Yang kat kita ni istilahnya mumkinul wujud, mungkin ada, harus ada, walaupun dah diadakan. Bukan kita wajib ada. Untuk nama wajib ada mesti yang kodim, dan itulah wajib ada. Wajib pun wajib akli, dengan mana mesti ada. Tak mungkin dia tak ada, dan tak mungkin untuk dinafikan penyataan ketuhanan pada dia. Pasal bila kita ada tu mendalilkan dia ada, dan mesti dia yang menjadikan kita semua, dan mestilah kelayakan pada dia sempurna sesempurnanya, yang tak akan ada yang lebih sempurna melainkan dia. Baik. Jadi Adam ni sifat kita, asal kita Adam. Ini bagi ada mumkinul wujud. Setengah ulama dia guna bahasa ini, Allah wujud, makhluk ma'dum. Cuma maksud ma'dum tu ataupun Adam tu apa dia? Dengan mana? Mumkinul wujud, jaizul wujud. Faham saya apa? Okey. Nak faham sifat mustahil sedang sangat tak? Satu saya syarah tu. Allah ada, mestilah mustahil tiada. Cuma kita dah faham ke? Kata Allah Ta'ala ada ni. Satu. Dah memang tasdik ke Allah Ta'ala ni ada? Lima. Tasdik ni maksudnya sampai tahap gila punya, yakin kita memang ada ni. Kalau misal lah, macam mana misal lah, sini tak ada suasana. Allahumma salli alaihi wasallam. Saya nak sebut kata wajib dan bersungguh. Katalah lah ni air baru lepas hujan, air sungai naik. Dalam musim macam ni, kalau air naik, ikan banyak. Contohlah kan. Yakin ke ikan banyak? Yakin? Ni contohlah. Macam mana, apa akan jadi kalau kita ni nelayan pula? Nelayan darat kan, nelayan laut tak kira lah. Walau ikan banyak, apa jadi? Hasil banyak. Kita akan kejarlah apa benda yang memang kita yakin ada banyak tu. Jadi khasnya atas kita ke Allah Ta'ala ni, Allah wajib ada, kita mungkin ada, harus ada. Ada kejar, ada Allah Ta'ala, ada. Yang tu lah. Yang tu yang kat kita ada satu hal fikir situ. Yang tu yang Allah Ta'ala anjurkan kita. Yang tu kot bahasanya. Pasal ulama ambil faham daripada perintah Al-Quran tu dilalah sunat. Apa dia? Allah Ta'ala kata apa? Uzkurullaha zikran katsira. Kamu ingat Allah Ta'ala sebagai ingatan yang banyak. Memang masyhur sebut ulama, zikir mulut ni sunat. Sunat. Zikir sunat. Dan perintah zikir ni sunat lah.
Dan zikir orang Ta'ala bukan suruh zikir 2-3 kali, suruh zikir banyak-banyak. Uzkurullaha zikran katsira. Kamu zikirlah Allah Ta'ala ni zikir yang banyak. Banyak tu apa? Jadi nak syarah apa tak ada. Pasal kita ni, bila kita tak ada, ni kita ada, Allah yang bagi ada kita. Untuk apa kita nak buat untuk balas jasa dia menjadi yang ada? Iktiraf aja, dia memang ada, kita ni dia ada kan. Sedar ke dia? Sedar tu lah iman. Dan nak dapat iman ni, jalan ni apa? Zikir. Zikir bersama dengan hadir. Hadir wa hadir hati. Contohlah kita zikir Allah-Allah ya. Orang yang tak bagi zikir Allah tu lantak dia. Allah ya Allah. Allah ya Allah. Contohlah. Ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah. Misal lah. Nak hadir apa? Allah. Atau kita punya ni Allah wujud. Allah wujud. Contohlah. Bila Allah wujud, kita macam mana? Kita asal tak wujud. Ni wujud. Allah yang bagi kita wujud. Sebut dengan hadirnya. Sebut dengan hadir hati. Buat macam ni dia memang kena latihan. Ilmu nak faham satu hal. Lepas tu nak bagi hati lembut ni, ingat Allah Ta'ala ni, kena banyak zikir dan fikir. Dan zikir dengan hati hadir. Baru hati lembut. Baru hati lembut. Itu pun tak lembut mana juga kalau malah. Nak lembut ni antara syarat dia istiqamah. Zikir. Dan nak istiqamah ni atas pesan orang tua dulu, ambil faham daripada hadis Nabi SAW, sekurang-kurangnya mesti istiqamah ni 40 hari amalan. Sekurang-kurang. Untuk first shoot. First impression. Apa dia sebut lah? First thought, first learning, mesti 40. 40 tu syarat untuk proses pembenihan. Ambil pada hadis Nabi, kita dijadikan 40 hari nutfah dalam rahim ibu kita, 40 hari alaqah, 40 hari mudrah. Jadi proses penukaran daripada satu tahap ke satu tahap ni, proses kejadian zahir ni pun makan 40 hari. Satu ulama ajar kita proses batin pun 40 hari. Yang kalau pondok ni 40 hari tak boleh balik rumah. Mau apa hantar pondok 40 hari tak boleh main ziarah. Macam mana? Dia dalam proses pembentukan syahsiah orang jangan pondok. Dah main cukup kepala. Buang. Hak mana hudu-hudu lama buang. Rasulullah pernah, antara peristiwa yang berlaku awal Islam, bila ada yang masuk Islam, Rasulullah dah ajar syahadah, talqin syahadah ada dia. Rasulullah kata apa? Akhliq waqtatim. Botak kepala, kat lelaki lah, perempuan tak ada lah suruh tu. Botak kepala, masuk jari, sunat. Botak, sunat. Apa cukup rambut? Istilahnya tafaul, ambil sempurna apa yang ada pada masa kafir dulu, buang habis. Jadi kalau duduk pondok pun 40 hari untuk apa? Apa yang huduh ada sebelum masuk pondok, buang. Masuk ni orang baru, new normal. Baru kita faham new normal. Betul kan? Cuma new normal kita kira syarak, bukan new normal ni penjarakan sosial. Itu bodohnya normal. New normal kita adalah balik ke agama. Itu adalah new normal. Balik pada agama ni seolah-olah newborn baby. Seolah-olah. Satu apatah lagi, balik pada macam ni walaupun umur dah tua, Rasul kata apa? At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat daripada dosa, dia takkan ada, dia seolah-olah tak ada dosa lagi. Satu kita disuruh tobat tiap hari, tobat. Dan nak boleh taubat ni macam mana?
Dia mesti ada perasaan. Kalau tak ada perasaan bersalah, tak ada taubat. Tak ada perasaan yang perasankan ke Allah pun tak ada kesal. Satu antara ilmu ulama ajar ni, ini ilmu dia senang sangat. Itu saya dengar ilmu tauhid sebenarnya senang sangat. Yang susah tu apa? Nak masuk dalam hati. Yang nak masuk dalam hati dia proses. Antaranya zikir, fikir, sebut Allah dengan hati hadir. Sikit ke sana. Tujuan tu nak sebut apa? Sedarkan adamiyahnya kita. Pasal Allah wajib ada, wajib wujud, kita mustahil gitu kan. Kita ni mustahil Allah Ta'ala tak wujud, mustahil Allah Ta'ala tiada. Okey, siap, selesai. Pasal apa nak bicara ke kita ni? Pasal kita lah nak kena kenal ke Allah Ta'ala, dan supaya boleh faham kita ni, dia kata Adam ni sifat kita, asal kita tak ada, ni Allah bagi ada. Datangkan, kalau boleh hadirkan hati dalam perasaan, ya Allah, dia yang bagi ada kita. Kalau tak ada dia, tak adalah kita. Astagfirullah. Dia yang bagi ada kita. Kalau dia tak bagi ada kita, kita takkan ada. Untuk macam mana? Alhamdulillah dia bagi kita ada lagi. Alhamdulillah dia bagi kita ada lagi. Hadirkan hati, perasankan ke Allah Ta'ala yang kita ni asal tak ada, ni ada, ni Allah bagi ada ni. Yang ni adalah CP asal, CP mula sekali untuk belajar masuk dalam bab ketuhanan. Istilahnya isbatil wujudi haqqa. Mensabitkan, bagi yakin sungguh memang Allah wujud. Sebut saja Allah wujud. Takkan tak wujud kot. Okey, siap, lepas. Soal dah lepas belum? Nak bagi hadir hati tu, apa kaedah dia? Nak isbatkan wujud hak, wujudnya Allah Ta'ala sebenar. Macam mana nak isbatkan dia? Antara latihan sebut ulama, zikir. Bahkan dengan bab dalil ni sekarang disebut sebagai itu benda kita akan belajar. Apa dalil Allah Ta'ala ada yang mustahil tiada ni? Dalil ada Allah Ta'ala kita ni mendalilkan Allah Ta'ala, kita ni mendalilkan wujud Allah Ta'ala, kita ni mendalilkan sempurnanya Allah Ta'ala. Panjang tu, panjang umur jumpa Allah, dia akan ajar kaedah-kaedah berfikir yang berfikir ni dianjurkan oleh Allah Ta'ala, disuruh dalam Quran. Bahkan apa yang diajar berfikir ni memang tepat dengan Quran, dengan hadis Nabi SAW, khasnya untuk dapatkan tauhid ni. Baik, jadi asal sebut Allah wajib ada, mustahil tiada. Kita harus ada. Kita harus ada. Allah memang dia wajib ada. Nak kata tak ada dia tu mustahil. Satu, dia kata tak ada Allah Ta'ala adalah mustahil. Sepatutnya orang berakal dia takkan ada, takkan lenyap langsung daripada hati sanubari dia ada perasaan bertuhan. Pasal dia memang menerima prinsip bahawa Allah memang ada, kita tak boleh jadi sendiri, memang yang Allah lah bagi kita jadi. Mesti tu satu latihan untuk bagi hadir tu dikit. La ilaha illallah. Setidak-tidaknya hadir dengan bahasa Melayu kita apa dia la ilaha illallah ni. Kata kita bicara wujud, tiada yang wujud melainkan Allah. Makhluk asal tak wujud, ni wujud Allah bagi kita wujud. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada kan la wujud tak ada yang wujud melainkan Allah. Kita ni Allah yang wujud kan. Jangan zikir bodoh, seril apa dia? Allah je wujud, kita semua tak wujud, kita semua hayal. Artinya dia ahli makrifat tu, jadi ahli makrifat, jadi macam lepat tu. Itu. Allah saja wujud, sambung. Makhluk semua tak wujud. Jadi apa? Aku tak wujud. Aku dah duduk alam fana. Itu bodoh. Tak wujud sepak tak. Ini wujud tak wujud. Cuma kita tak duduk martabat wajib wujud.
Dia tak istilah ulama supaya kita kenal diri. Jangan perasan wujud tu kita. Allah wujud. Ma'dum. Wah, aku ni tak ada. Kita ni asal daripada kampung tak ada. Ni kampung ada. Kampung tak ada asal kita. Dan kita akan balik ke kampung tak ada. Tak ada tu tak ada apa. Kalau nisbah balik alam barzah apa, kampung yang tak ada dalam pandangan mata, tapi dia ada. Panjang kalau saya sebut tu kan, tapi dia nak ambil istilah ulama-ulama kita tu lah, yang dia nak kata Allah Ta'ala ni dia memang wujud. Kita ni Adam, asal Adam ni ada, limpah kurnia Allah Ta'ala bagi kita ada. Alhamdulillah. Itu saya ngaji juga, memang yang ni mukadimah saya sebut selalu, antara tahaddus bin ni'mah, kita menyebut nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi ni apa? Sebut nikmat Allah Ta'ala bagi ada kita, dia bagi hidup kita, dia bagi akal kita, dia bagi penglihatan kat kita, dia bagi mata kita, semua dia bagi. Tak ada daripada campur tangan makhluk sekalipun. Bahkan memang yakin, saya yakin-yakinnya makhluk ni tak boleh bagi apa-apa pun. Makhluk ni hanya boleh buat sabab usaha satu-satunya. Makhluk tak boleh bagi apa-apa pun. Allah saja yang memang dia hakiki wujud. Makhluk ni asal tak wujud. Ni wujud, Allah bagi kita wujud. Itu pelajaran pertama untuk isbat wujudil haq. Nak isbatkan adanya Allah. Saya buat misal, kalau tengok saya pakai ni kan, selalu tengok saya pakai ni, jumpa tepi jalan selonggok itu, nampak saya kan nampak ni? Faham tuan tak? Nampak saya kan nampak ni? Tak faham tuan? Ketidur. Nampak saya kan nampak ni? Yang ni takkanlah tak nampak, yang nampak bodoh, mesti nak nampak kan? Tapi tengok ni dengan sedar kepada saya. Saya apa? Kedai. Ni asar saya. Tanda ada saya. Maksudnya tu kan. Apa milik saya menandakan saya? Tengok kereta je. Ni kenai ni kereta ni. Tengok kereta kenai dah. Tuan dah. Tengok anak kan. Dia kenai ni. Duduk apa buat kan? Tengok je. Tengok anak dia kenai ayah. Kenai ayah. Saja nak sebut itulah. Cuma kita bab makhluk boleh. Aku silap sebut. Ya, betul, bab makhluk boleh. Tengok kereta kena tuan kereta, tengok motor kena tuan motor. Yang memang tak kena motor, tak kena tuan lah. Kan? Kalau hubungan dia sangat cepat, tengok bini orang pun kena, ni lelaki dia. Oh, kena. Tapi punya lembab kita makhluk, kita tak sedar Allah bagi kita jadi makhluk. Apa masalah kita? Pasal kita tak pernah memikir, tak pernah zikir, tak pernah ada orang ajar kita, tok guru yang latih kita, ajar kita macam mana supaya di hati itu, di hati kita ni Allah sentiasa ada. Nisbah kita faham ilmu tak susah pun. Allah ada, kita asal tak ada. Allah asal ada, mustahil tiada. Bahkan mustahil tiada, lepas tu ada, lepas tu tiada. Memang mustahil daripada Allah Ta'ala. Allah ni yang macam mana? Dulu, kini, selamanya ada. Dan tu yang dipanggil kidam tu. Kidam tu. Semua yang itu saya sebut ringkas itulah kan. Kidam tu untuk menghuraikan ada Allah Ta'ala, yang ada dia mesti ada sedia. Dan ada dia, huraian bagi ada dia mana? Baqa. Ada yang kekal. Bila yang ni sifat Allah Ta'ala, kita macam mana? Kalau ada yang asal daripada tak ada. Ada yang memang ada dan tapi akan tiada. Jauh kita dengan Allah Ta'ala. Satu, Allah Ta'ala dia saja berdiri sendiri, kita kena berdiri dengan Allah Ta'ala. Maksudnya kita berhajat pada Allah Ta'ala. Di atas prinsip itu tentulah Allah ialah Allah, kita ialah kita. Tak ada langsung ciri persamaan. Wujud pun tak sama. Kalau duk rasa kita wujud, lebih wujud daripada Allah Ta'ala,
Maksudnya kita ni memang bengap, bodoh, tak pernah belajar bab ketuhanan, tak pernah faham wajibnya Allah Ta'ala ada, yang mustahil Allah Ta'ala tiada. Untuk makhluk ni asalnya duduk daripada alam tiada. Ni bila Allah Ta'ala dah bagi jadi, kita ada, dan kita bukan yang mengada, bahkan kita adalah hasil daripada perbuatan Allah bagi adanya. Yang asal kita daripada tiada, ni boleh ada, Allah yang bagi ada kita. Saya nak syarah ada tu ya. Ada. Ya. Jadi nisbah ke Allah Ta'ala mustahil tiada. Jadi kalau mustahil tiada tu, sentiasalah kena isbat yang dalam hati kita, Allah memang ada, Allah memang ada. Cuma Allah memang ada, Allah memang ada, Allah memang ada, Allah memang ada, Allah memang ada. Dia tak boleh menghasilkan hubungan hati sanubari kita dengan Allah Ta'ala. Allah memang ada, Allah memang ada, Allah memang ada, Allah memang ada, la ilaha illallah. Tiadalah ilah melainkan Allah. Dia tak boleh hadir tu. Bahkan jalan ulama ajar kita, macam mana nak bagi hadir ada Allah Ta'ala? Tengok kita. Jadi zikir kita, kalau nak zikir Allah, Allah Ta'ala, Nabi bagi nak bagi hadir apa? Aku ni Allah ya. 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 Tujuan dia nak zikir Allah Ta'ala. Dan nak zikir ni apa tujuan dia? Zikir supaya capai mazkur. Boleh dapat siapa yang dizikir. Kita sebut Allah, maksudnya boleh, kita boleh capai. Hati sanubari itu boleh mengiya dan membenarkan Allah. Sampai kita pun akan mengalah dan mengakui, mengiktiraf diri kita ni asal tak ada, ni ada dan akan tiada pula. La ilaha illallah, Allah memang ada. Aku duduk macam ni pun memang dialah bagi ada aku, tak ada campur tangan siapa-siapa pun. Allah memang ada, memang ada, wajib ada. Aku kalau ada pun apa? Harus ada. Pasal akan ditiadakan, asalnya pun tak ada. Dia tak istilah sekali lagi sebut. Kita ni adalah ma'dum, cuma dia panggil ma'dum idhafi. Apa makna ma'dum idhafi? Benda tak ada yang disandar pada tak ada. Pasal apa? Asal tak ada. Ma'dum idhafi itu pasal kita asal tak ada. Bahkan dia tak asal tak ada, semua makhluk maqamat dia, kedudukan dia, dia tak asal dia tak ada. Makhluk adalah ma'dum. Allah wujud, mawujud, ada istilah di depan ni. Ya. Makhluk asal ma'dum. Makhluk asal Adam. Ya. Makhluk asal tak ada. Jangan salah faham lah, makhluk asal Adam. Memanglah makhluk asal Adam. Bodoh. Orang sebut lain, sebut lain. Orang sebut Adam, dia faham Adam. Adam. Ini bukan Adam ni. Adam. Adami. Jadi kita ni asal ma'dum. Ni ada Allah yang ada kita. Alhamdulillah. Jadi bila kita faham kita ni Adam, janganlah duk merasa Tuhan. Memang kita tak kata kita Tuhan, tapi kita lupa kat Tuhan. Jadi jalan dengan lupa ni macam mana? Supaya daimil yad, sentiasa ingat Allah Ta'ala, daimul zikir. Apa? Kena mujahadah zikir. Mujahadah zikir, belajar. Duduk saja. La ilaha Allah. Kali pun mula-mula memanglah kadang-kadang lolak sikit. Duduk gelak Allah, Allah. Macam Allah ni duduk tempat gelak. Contoh kan. Lama-lama istiqamah amalan, tambah ada guru bimbing. Nanti dia akan bagi fire shot sekali ya. Tuk. Kita tak sedar juga tu, maksudnya memang balok. Sikitlah saya sebut sikit lalu gitu. Ni saya sebut ni proses apa ni? Inilah dia panggil proses belajar. Proses tarbiyah, proses latihan. Macam mana nak faham tarbiyah dan latihan dia? Habis itu macam mana? Latihlah diri untuk melaksanakan latihan tersebut.
Sebaik-baik keadaan latihan diri kita tu ada guru yang pantau apa latihan yang kita buat. Sekali lalulah itu. Tak susah pun nak faham sebenarnya. Cuma saya bawa dalam konsep nak tasdik kau salah. Yakin kau salah. Jadi pertama Adam, yang kedua hudus. Lawan bagi kidam. Allah Ta'ala sedia makhluk baharu. Makhluk baharu. Masuk baharu ni asal tak ada, dia ada. Tuhan. Satu antara benda besar kita nak dapat hubungan ketuhanan apa? Rasakan baharu ni kita. Bahkan baharu ni kita masuk kajian saintifik sikit, baru kita akan perasan rupanya ulama ni pakar mereka hurai. Kita wadah lagi nak tunggu maklumat sains baru nak beriman. Apa nak sebut ni? Nak sebut kita ni baharu. Antara kajian sains dia kata kita ni, kulit kita ni sentiasa melalui perubahan permukaan, rupa, bahkan setiap detik saat ada sel-sel kulit kita yang mati dan ada tisu-tisu yang baru sedang dibina untuk menggantikan tisu-tisu sel yang dah mati pada kulit itu. Proses tu apa? 24 jam, tak pernah berhenti. Mati pun berhenti. Mati di proses lain pula, proses perebutan pula. Asal nak sebut apa? Adanya kita ni memang ada benda yang binasa kat kita, dan memang sentiasa berlaku proses tajaddud, berbaharuan ni. Apa dia? Yang hancur-hancur, yang rosak-rosak, yang tisu dibina semula ada. Makan semalam jadi taik lah. Ni nak makan lagi. Nak cerita apa ni? Nak cerita ada proses tu. Ada proses. Proses apa? Proses pembaharuan tu. Masuk je dalam perut sentiasa, tak berhenti sampai jadi taik. Dah jadi taik ke pun seminggu tak berak, dia bukan taik macam biasa tau. Dia akan jadi taik kering. Nak berak sebelit saya silap berdarah. Benda saya nak cerita ni. Pembaharuan tu sentiasa duk berlaku. Tadi gelap kan, pencegahan. Tadi ngantuk kan, sekarang tak ngantuk. Tadi tak ngantuk, sekarang ngantuk. Ada juga tadi tak faham sekarang faham. Sekarang faham, memang tak faham-faham lagi. Tadi tak faham, ni pun sampai sekarang tak faham-faham lagi. Ustaz dia cerita apa ni? Baca kitab sudah lah, merepek apa? Tampak lagi lah. Nak cerita lagi faham lah tu. Kita tak faham baharu, proses baru. Nanti yang ulama sebut apa? Makhluk ni tak ada makhluk yang tak melalui proses pembaruan. Makhluk ni atas bahasa makhluk ni hudus, baharu. Makhluk ni 24 jam sentiasa berlaku proses pembaharuan. Cuma ada pembaharuan yang kita sedar, ada pembaharuan yang kita tak sedar. Matahari walaupun sedar, matahari walaupun sedar, kita punya kewajipan atas belajar beriman, wajib sedarkan Allah yang terbit matahari, Allah yang terbenam matahari. Wajib. Tapi bahasa kita tak support. Bahasa orang putih pun tak support. Bahasa Arab pun tak support. Dia mesti kena ngaji tauhid baru support. Bahasa Inggeris kata apa? Sun rise, sun set. Seolah-olah sun tu sendiri dia rise. Matahari terbit, matahari terbenam. Seolah-olah matahari itu yang dia terbit, dia terbenam. Seolah-olah matahari itu yang dia buat perbuatan dia. Dia terbit dan terbenam. Dia tergelincir. Gelincir matahari. Sedangkan nak faham tu Tuhan macam mana? Makhluk semua baharu. Matahari, oh matahari, kau tak boleh terbit sendiri. Ya Allah, kau yang terbitkan matahari ini. Matahari ini makhlukmu, ya Allah. La ilaha illallah. Nak dapat macam tu susah kan?
tuan-tuan dapat untuk jadi wali, saya tak jadi wali. Saya ada ilmu yang boleh cerita, tapi saya pun belum dapat lagi. Tolong doa untuk saya tuan-tuan wali lah. Saya tak ni. Tak ada apa yang kita duduk ni yang tak sedar ke orang Ta'ala. Maksud apa? Kita makhluk, keliling kita semua makhluk. Makhluk ni mesti proses ni, pembaruan. Sak bunyi burung, sak bunyi ni, sak ni. Sawit itu panjang-panjang tu ni dah potong. Untuk dulu bunga tu ni jadi buah. Dulu pendek ni kau jadi panjang. Dulu warna hijau ni yang daun kering. Ada yang dulu tak tumbuh pucuk ni naik pucuk. Sentiasa 24 jam melalui proses pembaruan. Kulit kita ni tak pernah rupa yang sama setiap detik saat sebenarnya. Satu kalau ambil kamera yang ambil satu minit satu 1 minit satu lah, ke 1 saat satu, gambar 1 jam satu. Pasang balik nampak. Macam kita tengok cerita orang putih. Kalau cerita orang putih dia buat kamera yang bentuk macam tu kan. Tu dipasang balik. Daripada benih lagi hancur balik. Kalau kita makhluk lah. Allah yang nak. Wa yabqa wajhu rabbik, Allah al-baqi, kekal. Dengan makna daim, itu bahasa lain. Orang daim, al-baqi. Orang baqi, dia tak berubah sikit pun. Kita makhluk tak akan boleh mengubah Allah Ta'ala sedikit apapun. Bahkan kita ni adalah hasil daripada apa Allah Ta'ala ubah dan jadi yang besar sebenarnya pahaman tauhid ni. Cuma atas kita ambil sampel sedang je. Allah mustahil adam, mustahil baharu, mustahil turuul adam. Asal terjemah kedatangan tiada. Mustahil didatangi oleh tiada. Apa artinya? Mustahil dia boleh mati, mustahil dia boleh binasa, mustahil dia boleh hilang, mustahil dia boleh reput. Mustahil kalau hilang tu hilang terus, ataupun perkara-perkara yang ni akan melazimkan hukum makhluk oleh dia. Itu maksud turul adam. Apa dia? Dia ada anak, dia ada isteri, dia duduk tempat. Yang ni adalah benda-benda yang mustahil untuk nisbah pada Allah Ta'ala. Pasal perkara tu dipanggil turul adam. Allah lah duduk di aras. Sebelum dia duduk di aras, sebelum ada aras dia tak duduk di aras. Bila ada aras dia duduk di aras. Aras hancur-hancurkan dia sendiri. Saja kita sebut kita berfikir. Bahkan kalau nak kelahi Wahabi macam ni ya. Maksud dia orang berpegang dengan zahir ayat. Sikit macam tu. Asal nak sebut bab baqa' tu, Allah Ta'ala kekal. Dalam Quran sebut macam mana? Kullu syai'in halikun illa wajhah. Berlaku kiamat ni, kullu syai'in halikun. Setiap satu akan binasa. Illa wajhah, melainkan muka Allah Ta'ala. Nak cerita kekal. Jadi yang kekal akhirat esok apa? Muka. Wahabi faham Allah ada muka, ada tangan, ada mata. Allah ada kudrat, irada, ar-Rahman, ar-Rahim. Kiamatnya apa jadi? Tinggal muka je. Allah tinggal muka je. Tangan tak ada, mata tak ada. Itu je yang kekal. Quran sebut wa yabqa wajhu rabbika. Kekallah muka Tuhan. Yang tu yang dilalah dalil nak menunjukkan tak boleh pegang dengan zahir ayat. Kalau pegang zahir ayat akan faham macam tu. Subhanallah. Dia mesti ada makna. Tak erti serah. Kalau faham, tak nak faham, ambil kaedah ulama bagi hurai, takwilkan dia cara tafsili untuk pergi faham kataan tu. Sikitlah ke sana. Allah mustahil binasa. Yang binasa kita. Jadi sedarkanlah kita melalui proses kebinasaan. Tapi tengok cermin tak rasa binasa. Tengok cermin macam mana? Handsome lagi aku ni. Tengok perubatan dah ni, pisai perubatan, janggut perubatan. Pipi pun dah kendak-kendak, semua dah tua. Sakit tulang, sakit lutut, GST ya. Gout sampai tua. GSM ada gout sampai mati. Tak sedar lagi tu.
Kita ni binasa, ada proses binasa, ada bongkok, kau lemah. Duk rasa macam muda. Saya ngaji dia terus sebut, kita ni badan walaupun tua umur 80, tapi kalau tanya semangat macam budak baru balik. Badannya tua, suluh cermin tua, tapi kalau tanya azam ni macam muda ni. Kalau ada ubat boleh sihat umur macam umur 18, umur 20 nak. Wih, ada kan? Tu, selek je orang tahu. Macam nak rasa kekal tu. Syarahan ulama juga. Yang kekal kita tak boleh kekal jasad. Yang bagus ni apa? Iman kita kekal. Satu, dapat iman kita orang salah, tasdik orang salah, yakin orang salah. Macam mana Allah dia kekal? Dia suka pada benda kekal. Apa benda kekal? Amal sentiasa kekal. Buat. Tasdik, yakin sentiasa kekal. Zikir sentiasa kekal. Dan zikir tu mensabitkan kekal Allah Ta'ala dan hadirkan rasa binasa kita. Di situ redha Allah Ta'ala, di situ rahmat Allah Ta'ala. Atau istilah itulah iman Allah Ta'ala. Baik, di atas prinsip Allah Ta'ala mustahil adam, hudus dan turul adam. Boleh datang benda-benda yang binasa. Tentulah Allah Ta'ala mustahil mumasalah lil hawadis. Istilah mumasalah ni serupa menyerupai. Bahasa Arab ni itu kita jumpa apa wajib mukhalafah. Khalafa yukhalifu mukhalafatan. Apa? Beza membezai. Allah beza dengan kita, kita beza dengan Allah. Mustahil Allah serupa dengan kita, kita serupa dengan Allah. Satu makhluk dengan Allah Ta'ala kena faham. Saya ada sebut bahasa semalam pun, mesti kena faham ada similarities and differences there. Tadi kata tak serupa, mustahil serupa. Apa yang similar dia? Similar nama. Allah ada, kita ada. Allah hidup, kita hidup. Nama je. Kat kita memang nama je sebenarnya. Nama hidup. Itu kan hidup. Kita dihidupkan. Nama je. Yang tu similarities dia. Difference dia macam mana? Kita hidup pasal Allah kita hidup. Dan kita nampak kita hidup. Satu kita hidup. Similar tahu mana hidup. Difference dia tahu mana? Kita bukan hidup macam Allah Ta'ala hidup. Allah memang hidup, sedia hidup, hakiki hidup. Dulu kini selamanya. Kita asal tak hidup. Ni pun hidup. Perlu makanan dan minuman dan macam-macam untuk hidup. Lepas tu nanti tak hidup. Semua tu ketentuan Allah. La ilaha illallah. Baru boleh hati hidup orang Ta'ala. Baru hati akan sedar, oh ya Allah, jauhnya Allah Ta'ala dengan kita. Memang jauh. Prinsip ni, prinsip mukhalafah Allah Ta'ala, mustahil mumasalah ni, Allah Ta'ala buat bandingan, hal yastawil a'ma wal basir, adakah sama orang yang buta dengan orang celek? Celek tu Allah Ta'ala, buta tu makhluk. Makhluk martabat dia buta. Pasal ayat tu dalam bentuk analogi. Adakah sama orang buta dengan celek? Nak cerita apa ni? Nak cerita supaya berfikir boleh kita mencapai satu tahap perbezaan mukhalafah Allah Ta'ala, mustahil mumasalah Allah Ta'ala ni, macam mana orang buta dengan celek. Jauh beza. Hal tastawi zulumat wal nur. Itu juga ada ayat Quran sebut tak sama zulumat, gelap dengan cahaya. Dalam konteks sempurna Allah cahaya, makhluk zulumat. Bukan nak kata Allah tu dia cahaya, bukan. Tapi nak kata nisbah sabit sifat dan zat Allah Ta'ala ada kamil, sempurna. Ibarat cahaya, memang benda ada. Kita zulumat, gelap.
Kita gelap pasal apa? Asal kita tak ada. Allah yang bagi ada kita. Betul dia akan tiada dengan kita. Memang kita gelap. Allah la ilaha illallah. Sekali lalu lah saya buat prinsip. Kadang terlalu dalam sangat sebut tak boleh capai kan. Tapi nak sebut, nak cerita apa yang mustahil pada Allah Ta'ala, dan khas nak sebut mustahil macam mana? Allah tak serupa dengan kita, kita tak serupa dengan Allah Ta'ala. Allah tak serupa dengan kita sudut mana? Apa yang kita belajar, wujud, kidam, baqa', mukhalafah lil hawadis, qiyam nafsi, wadani, qudrat, iradah, ilmu, ayat, sama pasal kalam, memang Allah Ta'ala punya. Tak ada siapa kongsi kan. Kalau ada kongsi pun nama Allah bagi ada kita ada. Nama ada. Allah memang ada, hakiki ada, kidam ada, baqa' ada. Ya, ada yang qaim bi nafsi. Dan dialah satu-satunya memang wajib ada. Makhluk harus ada, mungkin ada. Saya tak ada. Ada pun nanti akan tiada. Ada pun dengan sifat-sifat makhluk. Jumpa nanti sifat makhluk. Kita ada jirim, ada jisim, ada jawhar, ada arat. Kita ni berubah-ubah kait dan tepat dengan masa, ada pihak, ada di pihak. Dan kita akan ambil manfaat satu, kena makan, kena minum, kena perlindungan, kena kipas, lampu. Oh, perlukan makhluk keliling kita belakang. Tanpa tauhid, tanpa suluhan tauhid, kita akan mentauhidkan, kita akan berpaling akidah, rosak akidah kita, duk pegang dengan makhluk. Yang tu yang punca boleh jatuh hati ke makhluk ni pasal tak kenal Allah khaliq makhluk. Kenal Allah Ta'ala, Allah khaliq makhluk, tak apa dah. Apa dia? Kenal. Kalau kita susah ke senang, bila hati ni mengenal Allah Ta'ala ni, tak ada masalah senang susah. Khas tak nak sebut. Senang ke mana? Senangkan hati, aku ni makhluk. Ya Allah, Engkau bagi sihat, Engkau juga yang menyembuhkan aku. Tapi aku sihat atas sebab, tentulah ada benda sebab. Mungkin silap makan-makan banyak awak. Tapi bila sembuh je lah, la ilaha illallah. Aku iman sakit, Allah saya sakit. Kalau sembuh pun, Allah bagi sembuh. La ilaha illallah. Ini pelajaran tauhid yang nak bagi lalu buat kita harian. Jadi mustahil mumasalah dengan hawadis, mustahil ada apa-apa serupa menyerupai. Satu saya sebut ni, ada similarities and differences dia. Differences totally different Allah Ta'ala kita. Something yang exist from the beginning dengan sesuatu yang did not exist from the beginning, surely not the same. Macam itulah bunyi yang putih sikit, tukar corak je. Memang tak sama, jauh sangat sama. Satu, kalau golongan yang sesat kita kena lihat, awak dah sesat sangat lah Wahabi ni, degil sangat. Hadan Allah ila siratal mustaqim. Kena doa dia. Pasal ada benda bab hidayat ni dan dapat faham ni, kadang-kadang perlu bertahun-tahun, berlama proses untuk bagi dapat jalan betul. Tapi ada orang boleh dapat jalan betul hanya sekelip mata. Jadi jalan kita supaya boleh nampak jalan betul apa? Itu yang ulama ajar dah. Anjuran boleh bagi, banyakkan zikir dan jangan buat benda yang menghalang zikir. Dosa maksiat. Sekalipun dosa itu bukan haram, makruh. Yang tu pun disuruh kita tinggal. Pasal apa tu? Pasal dosa menyebabkan hijab dengan Allah Ta'ala. Dia tak boleh hadir hati, buntu fikiran. Orangnya menjadi bengap, untuk bahasa saya sebutnya. Jadi bingai, bodoh. Dia bodoh. Dia tak tahu buat apa. Orang yang ahli zikir ni, dia duduk saja dia zikir, dia baring dia zikir, dia berjalan dia zikir, ingat Allah. Tak mana ingat Allah? Allah bagi ada aku, Allah bagi hidup aku, Allah bagi sihat aku, Allah bagi apa keliling ni, makhluk-makhluk ni untuk tolong kita, nelayan tolong cari ikan, ada orang tanam sayur, ada hani, ada tukang masak. Siapa bagi semua tu? La ilaha illallah. Makhluk ni apa? Tak ada apa makhluk ni.
sabit dengan limpah kurnia Allah Ta'ala dan pemberian daripada dia, barulah kita ada ni la ilaha illallah. Okey, lalu nak bagi faham, mesti mustahil mumasalahnya Allah Ta'ala dengan baharu. Mustahil ada apa-apa ciri persamaan. Satu ayat yang saya ulang tadi, orang putih Melayu sekali lagi, memang ada persamaan bahasa Allah makhluk, tapi kena faham jauh sangat maksud bahasa itu nisbah pada zat Allah Ta'ala dengan apa yang sabit pada zat makhluk. Jauh umingan lagi, jauh sungguh. Allahumma salli ala Baik, ke depan tu kalau ikut yang sebut, macam mana kata Allah Ta'ala ada serupa baharu, kita sambung situ dah. Sambung dan kata bi'an yakuna jirman, pasal masuk jirim apa tu dia ada berat sikit, biarlah. Jadi nak faham apa? Mustahil adam, mustahil hudus, mustahil fana, mustahil mumasalah. Saya sahaja buat perbandingan ke makhluknya ni. Makhluk itulah makhluk apa? Makhluk ni asal Adam. Bila kita ni asal Adam, Allah Ta'ala bagi ada kita baharu. Dan walaupun baharu, di atas janji dia kita kena mati. Memang setiap orang yang hidup akan mati. Itu pun baharu juga. Mula ada kita baru. Dan baharu tu nak pergi mana? Fana. Akhirat esok je tak fana. Kalau tak fana pun, kita asal adalah tak ada. Ni ada limpah kurnia Allah Ta'ala ada. Kalau ada pun, Allah ka fadl say. Semua ni limpah kurnia daripada Allah Ta'ala. Tak ada yang lain. Wahdahu la syarikalah. Bertunggalan daripada dia. Tak ada siapa kongsi dalam bab beri ni. Yang itulah bab-bab iman yang nak cerita setelah mati. Macam mana nak dapat iman ni? Dengar sebut banyak kali yang sebut. Tiada lain melainkan zikir fikir, zikir dengan hati hadir. Jadi kena banyak buat itu, latihan banyak-banyak. Baru kita tak boleh duduk dalam lalai dan tak duduk dalam lalai, sentiasa duduk dalam taat, insya-Allah. Itu dululah saya nak sebut mumasalahnya Allah Ta'ala dari sudut jirim, arat, sifat-sifat makhluk. Subhanallah, CP besar saya sebut je lah tu. Subhanallah. Pasal apa ni? Pasal takkan ada langsung persamaan makhluk dengan Allah, Allah dengan makhluk. Ar-Rabbu Rabbun wa in tanazzal, tu patah-patah ulama-ulama tauhid, ulama sufi. Al-abdu abdun wa in taraqqa. Tuhan tetap dia Tuhan walaupun macam mana nak sebut, walaupun dia buat satu keadaan yang menampakkan seolah-olah macam diturun satu kedudukan, subhanallah, tetap dia Rabb. Maksudnya Allah dia sempurna, dia buat makhluk macam nak sesuatu je benda makhluk, tak, tetap dia Tuhan. Dia tak ada hajat apa pun benda makhluk walaupun dia buat makhluk. Nak hurai sekali lalu lah perkataan tu, al-abd ar-rabbu rabbun wa in tanazzal, al-abdu abdun wa in taraqa. Hamba makhluk tetap makhluk walaupun hebat ibadatnya pun. Nabi Isa hebat macam mana pun dia tak akan jadi anak Tuhan. Subhanallah. Obat macam mana pun obat takkan boleh menyembuhkan. Yang menyembuh Allah. Itu obat laluan. Nak faham tauhid, dia sampai letakkan betul-betul hak Allah mesti ke Allah, hati ke Allah, hak makhluk letak ke makhluk. Itu yang macam mana hak makhluk ke makhluk. Makhluk letakkan proses sebab, hati letakkan proses musabbibul asbab. Arif kepada siapa yang nama ilah, iaitulah Allah. Dialah fa'ilah hakiki, dialah pembuat yang sebenarnya. Apa saja berlaku pada perubahan pada makhluk, semua datang daripada dia, mudarat ataupun manfaat. Sekali lalulah CP ketuhanan macam tu. Untuk faham Allah mustahil ada mumasalah dengan kita.
Satu kita ada lapang duduk, kaki, tangan, mata. Ini apa? Ini semua makhluk clear. Satu bila ada ayat mutasyabihat, selesaikan dia. Itu pun panjang umur jumpa. Memang akan jumpa dia dalam sekali lalu dalam bab mukhalafah. Yang tu yang mungkin saya menyambilkan nanti, sebut prinsip-prinsip ulama ajar macam mana untuk tanzih yang Allah Ta'ala daripada sifat-sifat tak sempurna tu, daripada nafs yang sabit. Pasal nak kata mesti mustahil mumasalah makhluk dengan Allah, Allah dengan makhluk. Ada soal? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidaytika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah. Allahumma salli afdal salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika.